Okey, masuk. Masuk. Okey, testing. Masuk semua. Okey, kita gelak sikit. Okey. Kita bukan. Okey. Testing. Can we hit please? Apa buat biarkan. Okey. Masuk semua, masuk. Okey. Masuk. Dah baik. Masuk. Baru satu orang. Watching. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Salam satu dunia. Terima kasih. Siapa yang masuk tu silakan masuk. Okey. Sesi Pak Imat. Imat perbincangan kita pada malam ni. Perbincangan kita besar dengan Taruh mana itu? Apa tu? Air. Abang tu minta. projek yang akan dijalankan dilaksanakan program proses pembimbingan film drama bersiri 13 episod yang berkisar dengan tempat-tempat lokasi-lokasi di seluruh Nusantara yang misteri lagi misteri. Terima kasih. Sekarang kita ni dalam proses perbincangan kalimat. Jadi kita akan mendrama ahli-ahli panel kita yang ada di sini. Ya, kita ada. Ahli panel kita yang ada di sini. Terima sekali kepada kita sedang menunggu tuan pengarahnya, Presiden filem Encik Osman, bekas pekerja aktif. Jadi menangkan beliau on the way katanya daripada Melaka. So bila dia benar-benar Melaka, so kita kena tunggu dia sampai ke Melaka. Jadi di badan beliau ada di sini. Terima kasih. Di badan kepada penolong pengarah untuk filem ni lah. Dalam proses pembikinan filem yang berunsurkan dokumentari lah. Misteri mistik. Tempat lokasi yang menarik. So, elok kita ke depan lah selfie baru nampak kan. Kamera tu lah kita pastikan. Kita tengok orang-orang komen kan. Nah, ni ada, kita tekan ni. Wave. Pusing. Di sana. Okey, nampak semua. Kita kena selfie, pusingkan kamera ni baru kita nampak dah. Ada di panel kita. Siapa yang komen. Siapa yang masuk tu silakan masuk. Boleh masuk. Masuk dulu masuk. Sesi taklimat. Taklimat tentang projek proses pembikinan filem drama bersiri 13 episod yang berkisar lokasi-lokasi di seluruh Nusantara, Sabah, Sarawak, Indonesia, Filipina, Thailand, Indonesia, Brunei, Singapura, yang penuh misteri lagi misteri. Okey, terima kasih. So, yang masuk silakan masuk. Yang masuk ni Syafiq Rosli. Syafiq Rosli, okey. Okey, masuk semua masuk. Sesi taklimat. Ini proses pembikinan filem ataupun dokumentari drama bersiri yang berkisar dengan tempat-tempat lokasi misteri lagi misteri di seluruh Nusantara kita. So kita sedang menunggu tuan
Tuan Pengarah terus di filem ni. Katanya dia on the way daripada Melaka. Jadi kita nak dengar pencerahan daripada beliau tentang perjalanan cerita filem yang akan dibuat. Jadi lepas perbincangan ni sekiranya beliau hadir, kita akan buat demo lah dengan Tuan Guru Haji Zakaria akan buat demo sebenarnya live lah, secara live, real, hanya di TV Kadam. Terima kasih. Okey, jangan tukar channel. Okey, teruskan menonton, watching. Selamat menonton. Ada yang mendengar? Clear suara saya? Okey, so kita dalam proses pembikinan. Awi dah sudah masuk ni. Okey. Terima tu, masuk semua masuk. Sekarang ni kita dalam proses kalimat perbincangan proses pembikinan filem dokumentari berkisar lokasi-lokasi misteri mistik seluruh Nusantara. Siapa ada tempat-tempat lokasi yang menarik, kita akan buat syuting di sana. Di mana background drama pendek lah. Kru dengan artis sudah ada, cuma kita memerlukan konten-konten lah daripada ahli-ahli jemaah yang beri sumbangan pemikiran untuk menjayakan proses pembikinan ini. Sekarang kita menunggu Tuan Pengarah ni sampai lagi ni. Yang ada dengan kita sekarang ni adalah Tuan Guru Haji Zakaria, Pak Mus, penolong kanan Tuan Guru Zakaria, Tok Sidang, Abang Rashid, Cik Kasim, penolong pengarah ni. Dia akan bagi sepatah dua kata lah. Kita menjemput beliau untuk memberi pencerahan tentang projek yang akan dijalankan ni lah, insya-Allah. So kita yang baru masuk silakan masuk. Sekarang kita dalam kalimat proses pembikinan filem misteri mistik 13 episod. Okey. So buat kamera sana live. Saya buat depan live. oh live. Ambil bawah jembatan tu boleh letak. Sekarang memandangkan Tuan Pengarah belum sampai. Kita Tuan Guru kata dia kena buat live dulu lah. So kita kena angkut benda Allah ni. Kan kita cabut sekarang live hilang. Supaya pendek. So kita kena kamera kena 2-3 orang pegang, tolong pegang. Tak boleh lama dana, tak boleh lama tu. Pilih lagi. Sekarang kita buat live penarikan dana kat bawah jembatan Sungai Kelang. So kita akan buat live penarikan dana di Jambatan Sungai Kelang. Sementara kita menunggu Tuan Pengarah sampai, kita saksikan demo penarikan kepada Tuan Guru Haji Zakaria. Okey? Terima kasih. InsyaAllah. So kena posting ke kamera. Okey. Stop dulu. Kena pegang dia. Jap. Kena masuk je supaya nanti jatuh kan? Biar saya pegang. Jom. Okey. So kita kena sekarang ke lokasi lah untuk buat demo penarikan. Okey, sekarang kita di lokasi. Terus slide. Bos, terus slide. Okey. Dia jatuh. Slide. Okay. Sekarang kita berada di kawasan Jambatan Sungai Kelang dekat Puchong. Kita akan buat live penarikan dana gaib. Terus slide. Okey, standby. So mana kita pergi Tuan Guru?
Oh. Sana. So, sudah menyaksikan rancangan ini. Kita tengah buat live penarikan dana gaib di bawah jembatan Sungai Puchong. Sorry. Ulang. Oh, jatuh kamera kita. Okey. Okey. Nampak semua? Okey, kita boleh cakap. Cakap buat sikit tak apa. Dengar. Okey. Ali. Nampak tak? Ali. Okey, nampak semua. Okey, sekarang kita live di bawah jembatan Sungai Kelang di Puchong. Paden, hai, cepat. Okey, semua. Dia paden jadi saksi. Semua saksikan ini live penarikan dana gaib. Okey. Dekat Sungai Kelang bawah jembatan tempat orang mati. Dekat Sungai Kelang bawah jembatan tempat orang mati. Ini dia. Nampak? Okey. Saksikan semua. Itu persembahan bunga pada guru. Okey, nampak semua. Saksikan semua. Ini kita buat live penarikan di bawah jambatan Sungai Kelang di Puchong. Tengok saksikan guru kita. Ini Pak Jan pernah menonton. Saksikan. Sekarang kita ada live Itu tuan kedua dan terlihat dengan menarik dana. Perhatikan semua betul-betul. Close light. Yang sedang menonton, ini adalah penarikan dana bawah jembatan Sungai Kelang. Baik, saksikan. Saksikan supaya kuat. Depan mata ini. Buatan Sorong.
saksikan semua. Real ni. Dulu hanya membayun-hayunkan kain sarong tadi mengalir ke Sungai Kelang dan tiba-tiba ini ada dana keluar. Mereka logik akal duit dimasuk ke dalam kain itu. Tidak jatuh kan? Tadi ditariknya lagi live ni. Live saksikan. Ini live kan. Dan senang kita dapat live ni. Ini yang beli kerja sama. Terima kasih. Saksikan duit nyata wujud. Duit nyata wujud sifatullah dengan emas pun ada apa. Lantai emas ramda nampak tu buat. Memang real guru buat. Bayangkan dia kipas kain sarung tu, pusing-pusing, dia bawa dana tarik ke sini. Nampak tak? Real. Kami tak pakar lah. Nak dia. Dan cengap-cengap guru. Siapa ingat guna tenaga batin. Sarung tulis aku dah hilang dah. Dia dah ambil. Aduh. Apa dia? Sarung tulis dia dah ambil. Sarung tulis dia dah ambil pula. Dia tak ganti. Oh, tuannya ni. Ada? Alhamdulillah. Sarung kris dapat tarik kris. Kris pusaka. Duit RM5, RM1, RM10. Ini yang wujud dah. Ini sebagai demo ya. Demo saja. Jangan melakukan aksi ini di rumah tanpa bimbing dengan guru. Oh, ni busuk tu kaki. Busuk. Busuk bau dia. Bau busuk. Bau busuk katanya. Live. Mus. Tuk dulu mus. Tangki tak basah. Kalau tangki bakar boleh yang hukum tak apa. Bawa ada ulang kan mus. Cakap sikit bayar. Cakap sikit. Ni penarikan dana gaib di jembatan Mata 13 Kuantin punya. Kosong. Tempat orang-orang berdarah dan tempat-tempat orang mati terbunuh, tertembak dan tempat orang mati tergantung. Jadi kita ambil ni sebahagiannya adalah orang gaib bagi, iaitu jin kafir. Benda-benda ni semua bau busuk. Ditawarkan dengan air cuka lah. Untuk pengetahuan itu saja sikit sebanyak. Saya buat live untuk menutup saya punya tirai permintaan kawan-kawan. InsyaAllah. Untuk dengan kawan iaitu Wak Dinah dengan Abang Nasir. Okey, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilangnya dana tak keluar banyak pasal kami tak bayar, tak bakar. Terima. Saya mengar. Lemah. Kebatinan. Okey, terima. Wassalam. Alhamdulillah. Itu kita live dekat sini. Dah. Kita dekat situ. Okey. Saksikan semua. Ni katanya kita punya kita balik barah ke tempat sudah ada daya ditarik kita balik ke lokasi gerai makan perbincangan. Ya, sungai ini bawah jambatan je sebelah dengan gerai. Real ke? Syafiq Rusli kata real. Tengok dulu. Penghulu kadang pada sini. Sampai jatuh kamera. Alhamdulillah. Okey, kita sambung perbincangan. Balik ke gerai makan Pak Din. Okey, terima tu. Ini bawah jambatan ni nampak ni. Live real loh. Ini tak ada tergarang, tidak tipu punya. Ini bukan macam cerita pernah beli tau. Terima tu. Live. Walaupun tidak banyak dana, ini sebagai penyaksian, penyaksian mata, sebagai saksi mata, penyaksian penarikan dana gaib ini wujud. Banyakkan sikit Allah Ta'ala bagi, itu saja. Kena bersyukur. Alhamdulillah. Terima tu. Okey. So kita sambung perbincangan di meja makan. Kita punya guru sudah cungap-cungap, semput-semput.
Menahan nafas, tarik nafas. Terbaik Alhamdulillah. Inilah dia live. So kita akan buat filem ni untuk siri yang pertama. Ini siri yang pertama, penarikan dana gaib. Misteri mistik ni bukan saja penarikan dana gaib, orang rawatan sihir, orang kena santau, gangguan makhluk halus, histeria, kena sampuk, hantu apa sebagainya. Jadi nampak tadi itu kita live ni Cik Osman ke? Ya. Ni dah kita punya pengarah filem. Kita tunggu ramai sekejap je. Silakan. Saya sekagum lah saya nampak cara tu, tapi kita tak tahulah kan ke bidang kita kan, tapi nampak tu very real lah. Kita nampak benda tu Wujud sangat wujud lah. Real Tapi kalau boleh akan datang ni kita buat yang lagi adventure. Itu lampu pun tak cukup tadi. Tak ada lampu. Kalau lampu ada terang sikit, saya pun dapat ambil gambar, tak nampak. Tak apalah, ni ada lampu kan. Lampu. Ni kita, Alhamdulillah lah. walaupun penarikan tu tidak banyak, tapi yang saksi mata benda ni wujud. Nyata. Yang penting kita kalau akan datang ni kita buat yang lebih cantik lah dengan perancangan ni kan. Lebih adventure. Storyline kan semua. Kalau boleh kita ambil daripada rumah. Rumah tu opening dia. Lepas tu sini dia punya isi dia, kandungan dia. Lepas tu nanti kita nak ni tuan guru tadi nak balik kita closing lah, minta dia cakap sikit apa yang sebenarnya berlaku. Kita nampak je tak tahu kan. Dia ambil daripada laut ke, daripada langit ke kan, kita tak tahu. Jadi kalau dapat penerangan sikit daripada dia lebih menarik lah. Kita tunggu dia. Dia pun dah ambil nafas tu. Dia tengah cungap-cungap. Okey, terima kasih. Okey, mana kita pergi tuan guru? Belakang lah. Belakang. Okey, kita balik pula di sini tempat. Bau dana ni busuk. Bau dana dia busuk. Kita tengok gerak gambar. Boleh tengok gambar. Kita live Ni Tok Mi, tukang bancuh dia. Jatuh kamera. Ni tukang bancuh dia Tok Mi. Tukang bancuh dia. Tengok tu nampak tu. Real. Pakai tempat pun dia. Real tukang bancuh dia. Dah, tak boleh lama-lama hancur kan. Tak banyaklah duit yang keluar. Duit lama pun ada. Bentuk ganda ni. Nampak tu. Walaupun dana ni tidak banyak keluar, alhamdulillah syukur. Kurang-kurangnya kalau kita berhadapan dengan guru-guru, tidak ada pergi urusan proses ke apakah. Bila urusan gagal, tes potong rambut, terus guru tak bagi sagwati untuk balik minyak tol. Ni kurang-kurang wujud juga sekeping dua. Ni lebih pun keping-keping yang wujud. Selalu orang buat proses pergi balik buat telur, tak ada apa yang untuk di kalau betul dia guru, kurang-kurang sekeping dua wujudkan lah. Nyata, wujud nyata. Ini alhamdulillah nyata. Duit lama benda dah RM5. Tommy minta yang besar. Siapa nak komen? Dia ada jawab emas. Buat. Bisa dalam sebelah punya emas dia kurang real lah. Mus kemudian. Ni ada satu. Ini bagi dia. Yang mana dia dapat emas. Busuk bau dia. Tak hilang. Saksikan. Tapi dah basuh dengan cuka dah. Betul. Ni Dapat dah cukup dah. Ini jemaah-jemaah yang menyaksikan tadi kita live Kita interview seorang-seorang kita interview seorang-seorang. Dan lah yang keluar. Okay. Kita interview pula kita pergi Tuan Fakrul. Bagi sepatah dua kata. Jangan malu-malu. Sepatah dua kata. Dia malu pula dia. Mana cik? Video. Silakan. Sepatah dua kata tentang live kita tadi. alhamdulillah kerana telah terjadi walaupun sikit itu jadi dengan Itu saja. itu saja. Kenalkan diri dulu. Saya Mazlan. Ni pengalaman berapa lama dah tengok ni? Pengalaman ni tengok berkali je. Baru pertama kali. Seumur hidup. Seumur hidup. Berapa umur? 59. 9. Ni live pun nampak tu. Tapi yang batu serai pernah 2 kali. Okey. Sekarang kita mencuba pula ni penolong pengarah ni Cik Kasim. Bagi sepatah dua kata. Assalamualaikum Simpan. Jangan pakai ya. Jangan belanja. Dan saya pun Simpan kuping.
Jangan buat belanja. Cara lain supaya Bau dia, bau cukup bau duit. Bau duit dah. Bagi-bagi ya. aku ambil cincin dia dah. Ambil. Neng tu. Neng. Ambil. Bagi neng. Ni duit. Ni. Kau tepu aku tadi. Ni dah ambil dah. Boleh pakai. Boleh buat belanja. tapi Seorang kalau satu boleh dapat duit. simpan, Jangan buat belanja. Bagi sikit penerangan tentang projek yang dijalankan. Boleh ambil. Siapa Saya terang dah. Ha? Saya terang dah. Belum. Inilah tu belum dengar lagi. Okey, di sini juga saya ingin mengatakan projek yang dijalankan lagi walaupun tidak seberapa besar tapi berjaya lah dapatkan apa Ada limau tak? Siapa nak? kawan nak Wah, dah ni ambil ah. Sikit je RM2. Kulit ya, kulit. awal lain dapat yang ada Tapi bau sikit lah dalam Sungai Kelang. jadi saya juga terima kasih sekali yang tiba di dalam Kau ambil dulu. Maksudnya untuk projek yang akan datang ni, okey dia bagi pencerahan. kita akan buat projek ni yang akan datang ni. Untuk filem. Dan kita akan Ni tadi siapa punya ni? dia punya. Dia ambil dah. Bang. Ini. Yang akan menghandle. Okey, terima kasih. Itu sedikit pencerahan daripada Cik Nordin, orang pengarah filem ni. Jangan hari. Ada tak satu? Di perancangan ni sudah akan dirancangkan dah. So, kita dalam peringkat perbincangan. Untuk mana ada pihak pengarah tadi? Panggil dia. Nak Bagi yang man ni satu. Belum habis dulu ke? Dia nak tanya. Kita tak yang pengarah hari. Mana hari? Dah bagi dah tadi? Mana dah bagi dah? Yang ni. Tak ni dah. Man. Duit yang dapat kita bagi-bagi dengan jemaah. RM10, RM20. Dah bagi. Tahun ni pun dapat RM20 lepas dia rokok, alhamdulillah. Siapa kasih kan? Duit tak jadi daun, dipakai. Terima tu. Ni kita orang kadang ni bagi sikit sepatah dua kata. Cik Mus, Tuan Mus. Okey. Mana man. Man. Tu jatuh tu. Apa jatuh? Ada. Dah lambat datang ni. Assalamualaikum. Dah jom tak jumpa. Lama dah buat. Origin filem ingat lagi ya? Lambat dah. Nanti tengok video klip ni. Ada. Dah lambat sampai. Untuk buat simpanan ni apa? Simpanan ni? Supaya Tapi ini ada bau sikit sebab tarik dalam Sungai Kelang. Bau ada bau. Cuba je. Betul. Bau minyak Yalah Sungai Kelang banyak minyak. Ni juga ni tapi dapat. ni aku dapat dulu. Mas ada, semua ada. Ada Alhamdulillah. Allah bantu. Duduk. Okey. Duduk. Ini dah betul lah. Ni dalam ni ada keris aku jangan hilang sama ijazah tu. Jadi besok saya akan buat satu cerita. Apa ni? Ni saya akan masukkan sikit. Baik tu, apa tu? Ni sikit kan. Itulah scene tu ambil ni. Boleh ambil sikit sini. Tak ada pakai stanggi. Patut bakar stanggi banyak dapat. Stanggi dia orang lupa bakar. Jin kape tu. Kape tu. Okey, sekarang kita Banyak. Kalau saya tak ambil ni kita banyak. ingin menembus temu ramah lagi di kita punya pengarah filem ni. Yang akan Selesaikan video tu. Kalau tak selesai tu aku tak boleh buat tempat lain. memberi pencerahan lah tentang program yang akan diadakan ni, projek pembikinan filem ini. Jadi kita nak dengar pencerahan daripada Ubah saja. Itu daripada dulu tak ubah. filem ni. Cik Osman, Ya. tolong bagi penerangan sikit pencerahan di hadapan semua jemaah termasuk guru tentang projek yang akan dibuat ni, dokumentari filem misteri-misteri. Pertama soalannya, adakah sudah ada sinopsis, sudah ada skrip, sudah ada dana, dan kru apa semua dah ada ke belum? Jadi sedang bagi pencerahan dah dengan untuk semua yang menonton ni di TV Kadam ni. Silakan. Assalamualaikum semua. Nama
saya Osman Mukhtar. Saya bekas penerbit di RTM. Saya melihat sekarang mistik ni banyak di Nusantara ni, mana di Malaysia, di Brunei ada orang minat tengok, dan viewership makin lama makin banyak. Jadi saya berminat ni nak buat satu dokumentari Nusantara ataupun drama Nusantara ni mengenai alam mistik yang orang tak tahu. Saya ada beberapa tokoh besar kat sini. Tok Mi ada, Pak Ya ada, saya ada, Abang Din ada, ni semua yang pakar boleh buat. So macam-macam perubatan, saya dengar lah ya, santau kita akan masukkan insertion ni, santau, ni ada duit, dapat duit daripada alam gaib ni, saya dibahamkan begitulah, pakar kan. Jadi saya dah kenal ni Pak Ya ni lama, lebih 10 tahun dulu. Sekarang Pak Ya ni pun dah dapat lah ilmu-ilmu yang tak ramai orang di Nusantara ni yang faham. Tapi kita nak highlight, kita nak cuba bagi penerangan mana yang betul, mana yang halal, mana yang batil, kan? Kalau orang tak tahu, kadang-kadang orang pergi minta kat tokong, jadi kita tak nak. Kita nak tunjukkan apa kepandaian orang Melayu sebenarnya, kan? Ini kita sebenarnya tujuan kita adalah nak menaikkan jati diri orang Melayu, kan? Melayu ni asal usul dia macam mana, apa kepandaian dia. Jadi banyak orang tak tahu. Jadi kita nak gunakan dokodrama kita ni untuk menaikkan semangat orang Melayu balik. Macam di Malaysia ni. Sekarang orang Cina pun klaim negara dia. India pun kata negara dia. Sebenarnya alam Nusantara ni negara orang Melayu. Apa kepandaian orang Melayu? Selain sejarah kesultanan, kita ada juga ni alam mistik ni, kepandaian orang Melayu ni banyak. Jadi saya berharapan dengan adanya program dokodrama ni, kita boleh naikkan semangat, semangat orang Melayu, semangat Nusantara kita, kepahlawan orang Melayu. Banyak orang tak tahu di dalam mistik Nusantara ni banyak benda kita boleh naikkan balik, kan? Asal usul keturunan, kesultanan ni, ada keturunan raja, darah raja, kan? Macam Pak Ya ni ada ilmu-ilmu yang dulu hebat orang Melayu, tapi dah tak ada sekarang. Tapi nasib baik kita ada beberapa lagi ni tokoh-tokoh hebat yang masih mengamalkan ilmu-ilmu orang Melayu yang betul-betul, bukan ilmu hitam. Yang saya dipahami semua zikir, menggunakan Al-Quran, zikir, ilmu hak, al-haq. Jadi saya berharap dengan ada program ni kita boleh bagi pencerahan pada semua orang, kan? Jadi orang semua akan faham apa itu Melayu sebenarnya, apa perbuatan Melayu. Orang tak faham apa kelebihan orang Melayu. Sekarang orang mengkotak-katik orang Melayu, orang pandang rendah pada orang Melayu. Jadi saya rasa dengan melalui program ni kita akan naikkan jati diri orang Melayu, kan? Letakkan benda yang hak kepada yang hak, kan? Itu sekian saja. Ada untuk program projek ini ada skrip belum? Sinopsis. Skrip belum. Pasal skrip dengan sinopsis tu kita akan melalui kita punya penulis skrip. Saya akan hantar penulis skrip saya. Pasal saya penerbit. Kita ada full team penulis skrip, cameraman, full team kru kita yang akan buat research. Jadi bila saya dah identify semua, dah kenal pasti semua, jadi saya akan hantar penulis skrip saya untuk buat kaji selidik dulu. Kita akan buat satu jalan cerita dulu. Lepas siap jalan cerita ni, baru kita start shoot. Tapi kita akan gunakan apa yang dah shoot ni, yang dah bahan yang ada ni, kita buat insertion. Apa kita tarik duit, macam mana caranya? Tadi ada tunjuk sikit kan, kita masukkan apa yang kita dapat tarik, emas, duit, jadi kita tunjukkan bahan-bahan bukti, kan? Bajet untuk filem dia dah ada. Bajet dah ada. Cuma kita kena kumpulkan, buat perancangan. Nak mula dari mana, kan? Benda ni luas. Dekat Johor ada, dekat Selangor ada, kan? Dekat Kedah pun ada. Yang mana dia Selangor ni, kita kumpul yang Selangor shoot. Yang mana Johor. Besok yang mana dia tahu utara, kan? Pasal pengamal perbuatan Melayu ni ramai saya dengar. Bajet yang diperlukan tu berapa anggaran? Saya tak sure, pasal keseluruhan kita ada lebih kurang 1M lah. Ada 1M. Tapi benda tu dalam Maksudnya ada funder. Funder, kan? Kita ada investor sebenarnya. Pinjam kerja kita ada investor. Tapi kita kena tengok apa yang kita nak melabur dan kita tak nak labuang. Pasal kan, pasal funder ni dia akan tengok. Pasal dia bagi, dia tak bagi kita sekali fund kan, fund tu akan datang. Jadi kita kena submit kita punya budget. Adakah filem dia nanti memerlukan artis pelakon? Oh tak ada. Itu semua kita lakon semula. Kita bukan pakai artis pelakon. Kita buat lakon semula. Pasal kita panggil dokodrama.
kita buat lakon semula. Dokumentari lah. Dokumentari. Kita tadi kan, kita shoot dekat sungai. Jadi kita akan buat lakon semula kalau perlu. Mana babak yang penting tu kita buat lakon semula. Tapi bahan aktual yang kita dah shoot, kita kena insert dalam tu. Okey. Ini babak yang real. Ini babak lakon semula. Lagi satu tentang yang terlibat dalam memberi sumbangan idea untuk pembikinan filem ni, adakah dia dapat imbuhan atau royalty? Tak ada. Ada. Yang memberi sumbangan. Belum kita rancang lagi lah. Belum rancang. Tapi kalau biasa kami daripada RTM. Kalau RTM dia one shot. Dia sekali tu lah. Makna kalau kita perlu bayar royalties, kita bayar royalties lah. Kalau ada keperluan. Tapi kebanyakan doko drama, saya belum pernah dengar doko drama ada bayar royalties. Sepanjang saya bergiat 30 tahun. Maksud saya, penggiat-penggiat seni mistik ni yang terlibat dalam pembikinan drama ni, dia orang bagi sumbangan idea perjalanan cerita ni ke lokasi apa semua. Dia orang ada dapat imbuhan? Tak ada. Sebenarnya dalam struktur pembikinan filem, kita buat doko drama tak ada bagi royalties. Tapi kalau pelakon kita bayar. Makna itu bayaran artis itu lain. Macam ini, kalau kita buat research, kita ada bayar duit research. Kan? Dalam research itulah yang kita bayar untuk royalties. Kan? Macam kita pergi masuk hutan, kan? Kita perlukan banyak bahan yang susah dapat, keris-keris dan sebagainya kan. Itu kita ada buat bayaran. Tapi film pasal doko drama dia bukan macam drama. Drama dia meletup dia dapat banyak duit. Doko drama tak ada. Yalah, akan datang mungkin kita boleh filmkan drama lah. Bila sudah laku kan. Macam contohlah kru-kru yang terlibat dalam satu pembikinan filem. Termasuk guru macam Payah tadi. Mesti ada dapat imbuhan sikit lah. Sebenarnya bukan macam tu. Kalau kita buat satu pembikinan dokumentari, kita buat gini, pembahagian keuntungan. Itu yang tak dengar tu. Itu dia. Kalau macam saya dulu, mana grup yang involve dengan saya, semua akan dapat 5% daripada imbuhan. Tapi dia bukan bagi royalties. Royalties ni biasa kita bayar untuk penyanyi kan. Tapi bukan pelakon. Pelakon one shot bayaran artis ataupun keuntungan penggambaran. Itu ada. Okey, faham. Lagi satu. Payah. Kejap. Dah macam tadi Cik Osman ada nak tanya soalan dengan guru kan. Master Cik Osman datang lambat tengok itu ada guru buat kain tu macam mana dia tarik dana tu kan. Itu bagi soalan sikit kat guru. Soalan okey, nak tahu. Ni soalan sikit lah dia nak tahu daripada. Boleh kamera mengalir sana. Kamera mana pada tuan guru. Tuan guru. Tukang guru. Untuk kita punya program ni, kita istilahkan semua tuan guru lah ya. Kita macam-macam ada kan. Ini pengamal perubatan tradisional kita anggap kan. Bukan pasal kadang-kadang ada mengubah orang, ada tarik rezeki. Tak tahu macam mana asal usul ni boleh. Asal dari mana boleh cerita ringkas sikit tak? Boleh. Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadinya sesuatu itu kehendak Allah lah, untuk pengetahuan semua lah. Jadi saya belajar dengan 7 perguruan lah. Jadi 7 perguruan, 7 peringkat lah. Yang pertama dengan Kiai Haji Husaini daripada Banjarmasin, Sumatera Barat. Dia menunjukkan keindahan kesaktian dia menarik di gunung Genting Highland. Disebabkan duit tu mesti tak lepas sepadan karak, jadi jemaah dah bergaduh, duit tu hancur lah. Jadi kita pun macam saya ni sebagai tukang tarik ni ikut-ikutan saja. Tapi timbul minat belajar ni berpunca daripada asyik pergi cari guru biasanya tarik untuk kekayaan dia lah. Tetapi saya cuba belajar lagi. Yang kedua Bomo Kelantan, Pak Surahim Melong, saya belajar sedikit sebanyak sampai diajar. Yang ketiga Bomo Diraja Sultan Abdul Samad yang pertama sampai dia meninggal, tak dapat ijazah, tamat pengajian, dia pun dah meninggal. Yang keempat saya belajar dengan Haji Ramli Palu 14, murid yang tua. Jadi saya tamat, cuma ijazah dia tak bagilah sebab dia nak bagi ijazah pada anak dia lah. Jadi kita ambil tu
Jadi yang kelima dengan Ustaz apa tu Sultan Selangor punya bunga, nama dia saya lupa. Sampai yang ketujuh, terakhir sekali saya belajar Ustaz Adam Batu Gajah Perak lah. Itu ilmu al-haq lah. Bermakna saya gabungkan tujuh perguruan ni, menggunakan ilmu al-haq ni di mana-mana saya boleh ambil. Bukan di dalam sungai ke, di atas pokok ke, di atas tebing ke, di mana-mana dalam semak ke, di gunung ke, di gua ke, saya minta aja dapat. Tapi untuk keperluan semasa ini, untuk pengetahuan semua pihak, pengetahuan Cik Osman sebagai teacher. Jadi saya boleh lakonkan semula di Gunung Ledang yang ekstrim. Maksudnya saya akan tarik 3 bahagian atau 4 bahagian. Pertama sekali emas, duit, mata dan barang-barang koleksi keris, ada pusaka apa semua saya boleh tarik. Jadi 4 sekali tu saya rangkumkan sekaligus saya tarik. InsyaAllah. Tapi saya akan gunakan minyak karun sebab Gunung Ledang ni ada 7 sajian dia. Kena ikutlah. Kalau di sungai kerajaan jin kape ni tak perlu. Dia cuma minta sedikit dia bagi. Kalau banyak dia ada pertaruhan tumbal lah. Mana kita tak nak. Itu pun kita terkeluarkan duit yang tadi itu dengan emas berbau lah. Berbau Sungai Kelang dan berbau minyak. Mana sungai itu kotor lah tapi boleh pakai sebab dah kotor dengan cuka tu. Jadi jin-jin semua balik-balik tempat asal dia lah. Dia takkan tutup lah. Bagi untuk pencerahan Malaysia dan jemaah-jemaah ni, jadi penarikan dana gaib ni bergantung kepada minat kita belajar ilmu itu bukan untuk kepentingan, untuk umat Islam kita dan jemaah kita semuanya seluruh dunia. Jadi sikit sebanyak itulah saya boleh teladan. Nanti lagi kan saya tak pandai. Saya bukan pandai bercakap, saya tukar tarik. Mana saya nak tarik boleh, kat pokok, daun kayu, batang kayu, mana-mana boleh. Cuma tak boleh dipamerkan ilmu yang ada. Cuma ada permintaan dituliskan oleh orang dalam ataupun anak saya, insya-Allah. Saya menggunakan pusaka saya masa Ramadan tahun lepas, 15 Ramadan bermimpi dia bagi. Jadi menyenangkan penarikan saya di mana-mana. Okey, lain lembab tak ada. Jadi insya-Allah melalui producer ni, producer akan tanggung saya lah. Dia akan beli minyak karun saya lah. Tapi bagi diskaun sikit lah. Sebab apa? Kalau tanpa minyak tu saya tak boleh tarik keseluruhan dia. Kerana berapa banyak pun saya boleh tarik. Tapi saya takut nanti orang gairah. Jadi satu lagi masalah nanti jadi isu. Jadi bila tarik sikit ni orang tak endah. Jadi kita boleh ambil hari-hari. Itu deh. Pencerahan sikit sebanyak untuk ketua film production ni. Saya buatkan scene yang pertama ni cuma lakonan secara imbas sebab saya tak gunakan apa-apa pun. Styling ke apa tu cuma itu sandaran saja. Bunga-bunga sandaran saja, tak apa. Cuma yang memberi rezeki ni Allah. Allah memberi rezeki pada hamba-hamba dia yang meminta dengan cara yang betul. InsyaAllah. Lain lembab saya serahkan. Masa tadi dia kurang faham tu, masa payah tarik guna kain ke macam mana cara dia? Cara tadi saya menggunakan kain selepas saya ritual tadi, saya mengambil dana tu secara gaib. Jadi bantuan dari rijal gaib, ada suri gaib, dia menunjukkan tempat itu ada dan di situ ada buaya tembaga yang menjaga. Saya tunggu dia menutup mulut dia. Kalau dia menutup mulut, dia mengizinkan kita ambil. Jadi Sungai Kelang ni adalah tempat bomo Ustaz Samsudin, bomo sini silat sending Betawi yang terkenal di Puchong ni. Dia bomo yang besar. Jadi dia membela benda tu. Jadi dana tu memang banyak di dalam dasar, dijaga oleh buaya tembaga kuning yang besar. Jadi buaya tu adalah benda gaib, iaitu jin kaping. Jadi itu sebab saya mohon kepada Allah supaya dipermudahkan. Jadi tentang kain yang saya pusing tu sebab dia perlukan aturan mengikut lawan jam. Dana tu sebab tu saya sentak terus. Maknanya saya ragut ambil itu cara batin lah. Itu sebab saya rasa bengah dan saya tak boleh cakap apa-apa. Cuma sedikit sebanyak dia bagilah. Cuma saya dah bagi aturan itu saja. Lain lebat tak ada apa lah. Tentang duit itu keluar daripada sarung ijazah saya Guru Banjarmasin bagi ni yang telah dibacakan doa zikir dan doa-doa pemanggilan dia, insya-Allah alhamdulillah lah. Apa-apa pun itu semua ketentuan Allah.
kita mesti yakin kepada Allah. Kita mesti menuntut ilmu, mengenal diri, mesti mengenal Allah, iaitu ilmu al-haq, syariat, tarikat, hakikat, makrifat itu penuh. Kalau tak penuh, tak ada pengajian, tak boleh buat. Kita sampai jazam dan kacam, tapi tidak olehi Nabi dan Rasul. Cuma kita boleh ambil setakat mana yang Allah beri. Jangan kita tamak dunia, kita ikut apa yang Allah bagi. Dan bersyukurlah apa rezeki yang Tuhan bagi dengan kehendak dia. Lain-lain bab saya tak pandai, nanti jadi orang-orang komen nanti. Yang penting sekarang bagi saya, rezeki itu kita tak yakin dan yakinlah dengan Allah bahawa Allah itu memberi rezeki. Itu ayat-ayat wa may yattaqillah, rezeki yang tak disangka-sangka Allah Taala akan bagi dalam pelbagai sudut. Kita faham tu. Bukan kita bekerja saja, dengan belajar ilmu kita boleh buat rezeki juga, dan belajar ilmu kita boleh buat apa yang kita hendak dengan jalan yang betul. Jalan kerana Allah bisa pilih. Alhamdulillah. Itulah sikit sebanyak. Terima tu bosku, terima tu producer, terima jemaah. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Dengan semasa ni itulah pencerahan yang betul terang. Jadi saya harap datang ni kita cuba buat yang lebih terperinci lagi lah. Saya di sana. Pencerahan ni. Ya, saya harap banyak kita akan buat lebih terperinci lah dengan bajet yang ada. InsyaAllah. Lanjut, kita tengoklah siri yang kedua. Okey, dari Daya. Assalamualaikum. Okey, lagi satu soalan saya, Yusman. Memandangkan komentari mistik-mistik ni, kita akan melibatkan seluruh lokasi di seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, termasuk Nusantara lah, Brunei, Singapura dan Indonesia. Lalu untuk yang kami beritahu dengan Pak Jen Puchong, dia kata dia memulakan tempat. Mula kita buat satu projek tu, kita kena ada studio dulu untuk kita sewa, sama ada rumah ataupun kedai. Jadi kita ada 3 lokasi sudah yang kita cadangkan. Pertama di Banting, rumah besar, tempat persilatan, buat 200 orang. Kedua di Sentul, apartmen. Ketiga di Tampasan. Jadi pertama kita ada studio untuk dioperasi. Yang kedua, kita kalau kita nak konten kita tu power, dan isi kandungan filem kita perlu bantuan daripada pengamal-pengamal mistik, para guru, perawat-perawat yang macam dalam pertubuhan mistik kadam ni, kita ramai. Pembeli, buyer, guru apa semua, termasuk perawat-perawat yang bidang rawatan, sihir, peramatan tu, takaan tu, apa semua, bla bla bla, kita ada. Perlu bantuan. Jadi kalau untuk diorang akan pihak producer mesti memerlukan khidmat orang. Okay, dia bidang rawatan, dia pakai sihir, pantau apa semua. Dia bidang tarik. Jadi memerlukan dorongan daripada diorang. Contohnya jemaah kita ni ada yang pakar bidang takaan tu, bidang rawatan sihir, contoh Ustaz Kamarul, dia pun pernah terlibat dalam pembinaan film, beli guna idea beliau. Kita juga dengan Solo Embos, Hanis Solo Embos yang letup di FB dia pun salah seorang jemaah kadang, dia pun berbagi idea apa semua untuk konten-konten dia. Jadi untuk melengkapkan lagi, jadi apa-apa kalau kita nak perlu kerjasama dengan orang, kita kena jumpa orang, kena berbincang. Orang tu duduk jauh, lagi satu Pak Raden, dia Nusantara bahagian kesilatan, tenaga dalam, batin, juga ada terlibat dalam paranormal apa semua. Jadi kita perlu bantuan orang juga kalau untuk dapatkan isi kandungan konten-konten apa semua untuk kita punya skrip tu, kita punya jalan cerita tu lebih wow, meletup lah. Jadi diorang ni semua duduk jauh, contoh Batu Pahat Barat, Solar Embos Gundin, yang dekat Pusat Kamarul di Ulu Langat, dia pusat perawatan Kemarang, Paya Pucuk dekat Pucuk. Ramai lagi guru yang dekat. Jadi kalau kita perlu bantuan orang, kita kena menghadap orang, berbincang untuk perlu bantuan dari segi idea apa bola. Profil ni Persatuan Kadam Ada? Ada kita punya Pinterest kan. Saya audio ni background bagi saya. Untuk saya meyakinkan producer saya shoot. Boleh? Saya sebenarnya saya producer ni tidak ada minat semua. Producer saya buat program yang baru lah. Ini program
sekarang ni saya belum dapat meyakinkan dia. Untuk meyakinkan dia, saya masukkan profil grup dia apa yang dia ada kan. Betul. Persatuan kan. ROS. Banyak pelan. Kalau video dia patah. Persatuan ni apa dia boleh bagi saya tengok kan. Saya kata tadi kan. Malaysia ni kan. Dan tu kami nak panggil dia nak tanggung kos. Kita syuting pun nak tanggung kos juga. Producer takkan keluar duit membabi buta. Kan? Macam saya tengok YouTube yang Nusantara di Indonesia banyak ada yang mistik ni. Tapi saya tak nampak dia boleh pergi jauh sebab kita tak meyakin dengan producer tu. Dan grup yang syuting dia punya dia dah patah macam dia semua tapi dia patah lah. Dia dah patah tunggu kan warna kuning penonton. Tu ada dapat salah satu yang boleh minat. Okey lah. Dia kena buat di susu galuh dia synopsis dia shoot macam ni tadi. Jadi dia tak ada apa. Ini saya rambang dokumentari mistik. Dokumentari mistik ni orang tengok sekitar lalu tu. Orang takkan dia kata nak dalam kan ada. Tapi kalau Indonesia yang dia buat betul tu 1 juta, 3 juta viewership tu kencang tu. Kita nak buat yang macam tu. Sebelum kita go further, nak tahu you all ni background. Dia ada kan? Kenapa kita pindah mesti ada profil kan? Kita cek pakur bagi Pindah dekat sebelah itulah. pakur setiap sana Dia forward dengan saya lah. Tapi masa saya dengar dia buka. Buka hitam menjadi dia. Osman. Niat pun niat kan dalam ni. Ringkasnya. Duit tak ada. Permata je. So itulah sebab sedikit kita punya pencerahan. Okey. Di KPR Live pada malam ni. Ini ada sedikit soalan daripada siapa ni? Daripada Syamsuddin Hafiza. Waalaikumsalam yang amat mulia Ayat Tommy. Saya sedikit soalan. Silakan. Bos, Kalau ada soalan jawab boleh. ledang scene yang kedua. Ada ahli panel kita boleh bagi jawapan. Jawapan. Silakan bagi soalan. Silakan. Tuan Guru, Pak Ayah pun bagi jawapan insya-Allah. Yang pada soalan boleh. Boleh kita kita tumpah ramah dulu ini Padan Pucung ni. Dia sudah tadi dia banyak mengelak sesuatu. Dia takut pengarah filem tak sampai-sampai. Dia akan menjawab. So kita silakan Padan Pucung bagi pencerahan sikit insya-Allah. Silakan. Adin. Cakap sikit tentang jalan cerita ni. Sebab saya belajar macam tu. Tak ada orang buat. Saya dah buka Projek kita ni. dana saja. Saya. Yang kau sambung lah. Dia sudah bagi tahu tadi. Saya buka tu alam jin. Alam jin dia cakap ni. Ini pengarah di sini bukan saya. Yang apa yang kau tahu lah pengalaman kau. Otomatik dia di sana. Nanti guru cari dia nak apa saja. Duit dah melekat kat dia. Cakap sikit. Mana dia pergi dia bawa duit alam kau buka silap. Okey. Silap pukul orang boleh. Yang tak buka pun bukan duit. Cakap sikit. Apa kebolehan yang ada sama kau? Kebolehan saya. Masalah ni bau. Jin kape. Anyi, hantu air. Tak ada lah kau tu. Tapi dah cuma bila saya asyik tarik gunung ledang gunung ledang saya tarik di tepi air. Tujuh kajian, 7 orang duduk gelanggang. Nanti tengok dia punya abstrak tu la ilaha illallah wa ada budak. Cakap sikit. Cakap sikit. Dah teruskan. Ayat tu yang dekat pintu kamar tu yang buka dia alam sebab. Bila saya buka dia memang keluar. Saya ambil dia letak. Seorang pegang sajian, seorang pegang dana. Kalau kita gambar datang, semua bawa lagi perang tu. Saya pun lagi sekali. Saya dah boleh cakap benda. Sebab apa benda ni? Sensitif. Macam mana dia rush kita Dalam Malaysia tak ada guru yang ambil itu. Batu perbatu tak ada. Saya yang pecah dapat dulu. pertama kali Tak, saya buka nanti guru semua terus. Apa dia?
cakap lah. Dah rekod dah tadi. Dah rekod dah. Alah Tommy ni. Dia tak ada idea nak cakap. Aku pelik. Aduh. Okey lah. Saya cakap lah. Panggil baru datang. Okey, Tak dipanggil untuk dia tak pembantuan datang. semua jemaah production filem, film tu saya dah buat secara singkat tempat yang singkat akhir lah. Semua kesilapan tadi pertama sekali kami tak dibakar jarak jauh. Yang kedua ayat kaf Riziyah tu sepatut baca, jadi sin kafe tak kacau. Sebab itulah saya ambil cepat. Kenapa tak keluar banyak benda yang banyak? Sebab saya banyak emas dan banyak duit. Untuk pengetahuan semua ahli, kesilapan tu makna jemaah yang telah dilantik tu supaya ikut peraturan terluput. Jadi kita tak nak ulang di Gunung Ledang. Jadi Gunung Ledang ni nanti producer sponsor lah. Yang mana tak terlibat duduk homestay. Nanti saya akan buat live yang terbaik punya. Tak ada dalam sejarah punya dalam Gunung Ledang. Orang-orang guru-guru peringkat tinggi semuanya ambil barang-barang keris, pusaka semuanya. Duit, emas dan permata dia tak ambil. Sebab itu sana atuk saya ada duduk di atas, nombor satu punya. InsyaAllah dia akan bagi. Di Pulau Besar pun boleh. Tapi di Pulau Besar saya setakat air je. Lebih tak boleh. Di jari jauh saya boleh ambil. Terima atau terima. Dan hebat dan apalah. Kita pengajar Tommy, bosku. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Tommy, selamat. Masih jaya. Okey, Tommy transfer gambar tu saya nak tengok. Okey, terima tu. Okey, sekarang ni itu sedikit pencerahan dah tentang live kita pada ni. Ada soalan? Siapa ada soalan? Samsudin Hafiza. Silakan kalau ada soalan, boleh bertanya. Okey, untuk pembikinan projek filem ni, kita akan buat scene yang seterusnya kemungkinan besar di Gunung Ledang. Jadi guru Pak Yah ni akan buat pelarikan di Gunung Ledang. Siapa yang berminat ingin join, sila hubungi urustia kita ni, ketua urustia dia Pak Mus. Pak Mus boleh hubungi dia untuk penyertaan. Kursus ni kira kursus lah. Ekspedisi ekstrim mendaki Gunung Ledang. Aktiviti Bila saya tarik, baru buka. gaib dan mendaki ritual lah. Tarikan dana gaib. Siapa yang ingin mendaki mantap. Okey. Kos pembayaran kos kira kursus ni percuma. Tak ada bayaran apa-apa. Datang sendiri, makan sendiri, homestay sendiri tanggung. Kalau nak ikut, nak join, sendiri datang. Okey, ada soalan? Pelari kita tak tahu lagi. Tunggu arahan orang dalam. Bila sudah setting, siapa yang berminat boleh hubungi Pak Mus lah. Pak Mus, dia punya ketua urustia untuk program ni. Siapa yang berminat ingin join lah, larikan ekspedisi ekstrim mendaki puncak Gunung Ledang. Terima tu. Okey. Ada soalan? Siapa ada soalan? Masuk semua masuk. Jangan malu-malu. Sila bertanya dengan ahli panel kita ada di sini. Boleh beri pencerahan. Silakan. Tentang eksplorasi misteri-mistik, pembikinan filem dokumentari misteri-mistik. Siapa ada soalan? Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Bantuan ke ataupun sekarang banyak kan rela-rela ni jaga. Oh, payah. Ada satu soalan daripada penonton. Dia balik mengatakan netizen mengatakan penarikan ni syirik ataupun khurafat. Dah tadi dah bagi tahu. Ini yang terbaru kata khurafat. Cuba bagi pecah sikit. Sudah tengok yang video yang lama lah kan. Waalaikumsalam tentang yang tanya tu, tentang syirik dan khurafat tu tidak. Dia tidak berpaksikan kepada benda-benda yang kita gunakan jin kafir ataupun benda-benda yang terhantu. Aku upload di YouTube terus. Berpaksikan kepada ilahi Boleh tengok channel TV Tuan Kristi Malaysia. rezeki itu tidak akan datang secara sangka ataupun secara terus dengan ayat Allah. Kena faham. Yang ada kata syirik dan mengatakan khurafat ni, kita menuakan Allah atau menggunakan selain daripada nikmat Allah Ta'ala bagikan kepada dia. Jadi soalan tu saya dah jawab. Audio. Shooting yang kami buat tu. Kita ada satu kena faham lah. Yang kurang untuk ni jadi untuk ada satu lighting tadi. Buat Ini dengarkan YouTube tadi kan. Itu semua sandaran hubungan itu sandaran lighting kan yang menentukan itu Allah tu memberi rezeki kepada hamba. Tapi prepare dulu lah. Itu sebab kita tak boleh fikir banyak selain daripada itu.
yang mengatakan syirik dan khurafat ni, kalau kita tak bersaksikan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan ayat-ayat suci Al-Quran, Al-Karim dan sunnah-sunnah. Segala rezeki Tuhan bagi dalam alam gaib, alam nyata ni semua ada di dalam Al-Quran. Ayat kenapa Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat rezeki? Cuba kamu tanyakan kepada diri kamu. Wa may yattaqillah, surah-surah Tahjiyah, surah-surah Al-Quran, ayat-ayat Inna Ta'ina. Kenapa dia dibagikan kepada umat Nabi Muhammad? Pasal apa? Ayat-ayat tu mereka belajar kulit saja, isi tak belajar. Jadi kalau nak tahu isi untuk pengajian jemaah, kena pergilah belajar ilmu pesantren putih untuk pengetahuan selanjutnya. Saya tak boleh nak tafsirkan sebab bagi saya itu pendapat masing-masing, tetapi kita mentauhidkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah tu wujud dalam diri kita, Muhammad tu adalah Nur Muhammad, dan ada dalam diri kita roh dan zat. Jadi kena faham di situ. Jadi bagi orang yang bertanya tu belajar. Nanti kamu akan sendiri faham macam mana rezeki Allah Ta'ala bagi dalam pelbagai sudut. Bukan saja kita bekerja, kita banting tulang, tapi kita buat cara yang kita belajar mengikut Al-Quran dan Sunnah. Saya dah jawab dari soalan itu dulu. Jadi bagi pandangan-pandangan negatif itu pasal mereka tak belajar. Sebab itulah orang Indonesia boleh cakap apa, kita ganyang Malaysia sebab Malaysia ni belajar kulit. Di Indonesia belajar isi. Kenapa kerajaan Jin ada di Malaysia? Di Indonesia sebab dia ada seram di Mekah. Jadi waras satu Anbiya, Aulia waras satu Anbiya dengan Sunan yang 7 dekat tanah Melayu ni telah buat perjanjian di dalam Laut Cina Selatan. Jadi itu kisah tu tahun 60-an ke bawah. Jadi kita tak ada atuk-atuk nenek kita. Mana datang duit? Mana datang perbelanjaan? Pembandaran. Orang belajar tahfiz buat pesantren, mana datang perbelanjaan mereka? Kalau tak kerana rezeki Allah Ta'ala bagi dengan cara kalimah Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran digunakan, insya-Allah tidak mustahil bagi Allah itu, dan dia berkehendak ke sesuatu dan dia akan beri. Ya Fatah, Ya Razak, Ya Karim, Ya Wahab. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Dia dengar, dia melihat, dia mengetahui. Kalau kita tak payah minta dengan Allah lah, kita minta dengan jin lagi senang. Kalau kata kita khurafat, nak buat apa kita minta dengan Allah kalau kita tak tahu isi dan kulit. Jadi kena belajar isi lah. Di Malaysia ni banyak belajar kulit, tak ada belajar isi. Nak tahu isi, kena berhijrah. Hijrah iaitu untuk belajar ilmu kerana Allah, jalan Allah, dengan jalan fisabilillah. Minta maaf saya cakap ni sebab saya bercakap ni sebab itulah orang Indonesia boleh cakap besar. Sebab kenapa kamu undang guru Indonesia untuk ceramah ke sini? Sebab dia belajar isi. Di Malaysia ni belajar kulit. Sebab buat sebanyak ulama dia belajar tafsir Al-Quran, orang kata belajar apa tafsir Al-Quran hafazan, tapi dia masuk gelanggang alam gaib, alam tu tak boleh baca. Bukan saya nak percaya, dah berlaku banyak. Ada yang menangis. Buat apa menangis? Kau minta rezeki Allah Ta'ala, terima sajalah. Allah Ta'ala bagi. Baik dan buruk dia, itu Allah Ta'ala yang aturkan dalam kadar dan kata Allah. Itu sebab dalam rukun iman, kita ada percaya pada gaib, iaitu surga neraka. Kalau nak tahu surga neraka, tak payah belajar perkara gaib. Nak buat apa belajar perkara gaib? Percaya saja macam tu, mana itikat kita lagi. Sebab kita boleh mengkaji mengkaji segala kejadian Allah Ta'ala, tetapi nikmat Allah Ta'ala akan bagi. Nikmat Allah Ta'ala bagi jangan dikaji, boleh jadi gila. Tetapi apa yang untuk Allah Ta'ala jadikan dunia ni untuk umat Nabi Muhammad, anak cucu Nabi Adam ni, untuk kamu kaji dan mengetahui. Itu saja yang penting. Dia akan menasihat. Lain kena rujuk pada jabatan agama untuk kepada orang yang tu ada gambar ROS tu, nombor ROS. Rezeki ni takkan datang kalau kita tak usaha. Usaha ni masuk pelbagai cara. Belajarlah ilmu. Ilmu tu penting. Itu sebab Al-Quran dia tulis talabal ilmu faridatun ala kulli muslimin dan muslimat. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri sini, bukan ilmu itu saja, segala ilmu kamu boleh tuntut. Itu sebab kita boleh cakap orang Melayu ni bodoh pasal tak menuntut ilmu. Jadi kita nak pertikaikan orang tu, nak jatuh syirik dan khurafat, kita tepuk tadi tanya saya, tanya makrifat kita, tanya hakikat kita. Kalau hakikat kita, orang kata menyeleweng ataupun kita sendiri tak menghadapi segala apa yang ada dalam syariat, memang habis. Tahun 2000. Syariat, tarikat, mesti kuat, iaitu perjalanan hidup dan akidah kita. Lepas tak ada apa. Jangan berpaksikan sesuatu benda itu, berpaksikan kepada Allah dan Muhammad. InsyaAllah. Jadi masuk dalam grup.
Dalam itulah grup, dia kata grup filem ni. beramal dan berilmu. Terima. Ini masuk dalam grup filem ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Okey, terima tu. Itu saja. Lepas sikit pencerahan lah. Siapa ada soalan? Sebelum kita tutup kita punya sesi taklimat perbincangan projek misteri mistik ini. Lagi satu tentang program yang akan kita adakan next program. Tunggu arahan orang dalam untuk ekspedisi eksplorasi misteri mistik mendaki puncak Gunung Ledang. Siapa yang berminat boleh hubungi Pak Mus. Itu Pak Mus. Dia ketua urus dia untuk penyertaan. Boleh hubungi beliau. Dia akan bagi sedikit pencerahan lah. Siapa yang berminat ingin join. Silakan. Siapa yang nak join Gunung Ledang bagi ke. Tunggu arahan. Tunggu arahan. Macam orang. Dia tanya soalan yang tak masuk akal. Dia orang tak tahu kan? Dia tak tahu. Macam Pak Yan cakap, awak ni tahu kulit. Tak tahu Kulit. Malaysia ni kulit. Tak tu kan. Saya cakap isi. Tak sama. Itu dia kena berhijrah. Indonesia di sini. Mau cukup. Dia kerajaan jin. Ada gambar saya tu kan? Kesemput dia orang tak reti apa. Walaupun dia baju tapi dia dah tahu. Tak, saya dah jawab dah. Masa ritual yang kedua. Dulu-dulu ni. Banyak filem saya. Kata Umi, tak tahu Umi dah hilang. Banyak. Saya tengok memang ni Malaysia punya, dia tak organize betul-betul. Dia tak bawa lebih sistematik. Kalau kita filem RKM kan, kita kan kita bawa Bukan tak terang. kita boleh kumpul tu. Kenapa? Dekat Malaysia, kenapa dia buat filem? Kenapa Jabatan Agama tak pertikaikan? Sebab dia belajar isi, dia tahu. Penyertaan bayaran macam mana? Boleh, kita boleh. Memang bising Siapa kan. yang berminat yang tak pergi, nanti kita buat dia minta macam-macam orang RM50 dia buat untuk slot dan kita punya sajian lah. Jadi bahan awal Siap, saya boleh buat siap. apabila dalam bagi tahu, Tapi kalau ada gangguan, relax. info Sebab kita tak tahu. saya akan bagi tahu dengan Orang yang kita Maksudnya RM50 itu untuk seorang. Untuk sewa homestay semua. orang tak Collection lah. tak kenal jangan bagi masuk. makan minum sajian semua yang tak ada kena-mengena lah ya. So RM50. Transport datang sendiri. Beritahu pecah agama, dia orang tangkap. Indonesia Price Sebab kita filem saja. Kenapa nak ganggu? apa nak kacau? Dia benda ni kita nak buat kita program pada tadi Cik Azmi, sepatah dua kata. Tak, saya banyak undangan. Saya bebas. Okey. Semua orang kata saya malas nak pertikaikan. Sebab apa benda ni saya tak boleh terangkan pada orang yang tak faham. Sebab tu saya Okey, terima kasih semua. Ini Sudah belajar. dia sedikit pencerahan daripada Pak Mus kita tentang Indonesia tangkap hantu, projek ni. Untuk projek ni buang balik. sedikit pencerahan daripada Pak Mus lah. Siapa yang berminat ingin buang balik sebab kerajaan jin dia jadi pinjam. menyertai projek tersebut, pinjam. boleh hubungilah. Sebab dia pun pakai jin. InsyaAllah. Ayat Quran tu semua mengawal diri. Oh, tak dengar ke? Dia tak dengar. Okey. Ya, just volume terbagus. Okey. Dengar tak? Dengar. Gaib ni macam-macam. Dengar tak? Tak boleh cakap ni. Okey. Semua ada. Okey. Samsudin dengar? Tapi kau nak duduk seorang kat dunia. Samsudin? Boleh dengar? Boleh dengar? Boleh dengar. Bila kita Okey. berpaksikan benda lain, kita minta pada jin tu. Itu salah lah. Okey. Minta pada Allah. Muzik. Allah bagi lah. Dia tak ada lah. Tak ada lah. Oh, bateri kita nak habis dah ni. Bateri. Okey, tak Dia apa. menteri-menteri main tarik duit Okey. banyak-banyak tu. Untuk program ni, program ekspedisi eksplorasi misteri mistik mendaki puncak Gunung Ledang akan diadakan tunggu arahan daripada orang dalam, insya-Allah. Yuran penyertaan RM50. Transport datang sendiri. Pasport sendiri datang ke Gunung Ledang. Time akan diberitahu kelak. Dia hubungi Tok Ayah Tommy 016267 0192077027. Terima kasih.
Okey, ulang kali sekali 0162661767. Yuran penyertaan RM50 untuk homestay dan sajian. Transport datang sendiri. Okey. Kita akan buat eksplorasi mistik mendaki puncak Gunung Ledang. Aktiviti-aktivitinya ritual lah. Ritual, berzikir dan sebagainya lah. Aktiviti dia. Okey, terima tu. Siapa ada soalan lagi? Silakan. Okey. Itu je lah. Lain-lain bab. Siapa ada soalan lagi? Nampaknya Tommy bagi masa 5 minit lagi sebelum kita tutup sesi kita. Terima tu. Okey. Untuk eksplorasi misteri mistik, ekspedisi mendaki puncak Gunung Ledang, salah satu program dia ritual lah. Kita akan buat ritual. Yuran penyertaan RM50 seperti yang beritahu Pak Mus. Lain-lain soalan? Boleh. Okey, Roger. Jangan malu-malu. Siapa ada soalan sila tanya. Akan dijawab oleh ahli-ahli panel kita dengan tuan tersedia. Tuan tersedia. Pengarah filem ni adalah Cik Osman, bekas pekerja RTM. Okey. Siapa ada soalan silakan. Okey, tentang misteri mistik eksplorasi puncak Gunung Ledang. Pembikinan filem tu kemudian untuk dokumentaris tu kita setting dulu. Elok-elok, set up dulu apa-apa yang patut. Itulah. Siapa nak join silakan. Okey. Itu saja. Lain-lain bab dah. Kalau ada soalan silakan. Kalau Abang Osman buat saya, seluruh Malaysia Sabah tengok. Okey, itu sajalah untuk pencerahan hari ini. Gunung Ledang tu, scene yang kedua tu saya tarik habis. Tentang Bagaimana abang perbincangan kita taklimat kita hari ini, proses pembikinan filem dokumentari drama bersih di 13 episod misteri mistik seluruh Nusantara di masuk Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina, Singapura dan Nusantara. Berkisar dengan ala-ala mistik. Lepas tu tak boleh berlega-lega. Okey. Jangan lupa like, subscribe. Siang saya confirm Share, kalau orang share, komen. apa tu Dekat mesti channel tuntun YouTube dia. TV Mesti Persatuan kita buat Mistik agak-agak petang ke Malaysia. maghrib, jadi orang dah sibuk Okey. masuk ke homestay. TV Masa tu kita sedut. Persatuan Mistik Malaysia ataupun underscore Tak, dia mistik. orang duduk menuntut tengok ramai-ramai. Jadi Terima kasih. bila ramai jadi pesta, ranger mesti datang. Ranger datang, gambar kita spy kan. Mesti dia calling. Itu sajalah untuk perkongsian pada malam ni. Apa hal ni? Lain-lain soalan siapa nanti boleh follow my FB. Aku punya lari tak Ada cukup 2 ada FB. lah. Persatuan Standby lah. Aku lari dah hutan. Mistik Malaysia, Persatuan Mistik Malaya Aku orang gila. dan Kalau dia datang nama kecil, saya lagi Mistik lepas ada orang gila. Ambush Persatuan Aku Mistik. pandai lah. Channel YouTube TV Persatuan Mistik Malaysia. Okey, terima tu. Okey. Itu saja untuk Masing-masing dia beritahu perkongsian kita malam ni. Apa-apa hal lagi. Siapa ada soalan boleh WhatsApp saya Tommy 016-26-27. Okey, terima tu. Yang baik daripada Allah Taala, yang terbaik dari diri Tommy sendiri. Okey, wabillahi untuk next program dalam persatuan mistik Kadam ni kita mempunyai pengamal, perawat, guru-guru untuk urusan ni. Macam-macam untuk bahagian penarikan, untuk perambat hantu, tagaan, untuk pembersihan dan apa kita semua dah lengkap. Okey, insya-Allah. Okey, terima tu. Okey. 2 juta ya. Dapat. Saya kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usah di seluruh hidup anda dengan Terus orang balik kan. hidayah. Sponsorship ni bukan sana. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Terima kasih. Lampu terang. Dekat istana Assalamualaikum. Rumah Takbir. Presiden Agung kita ni.